Shalom. Bertemu lagi kita di dalam program ROR TNI Malaysia. Pada hari ini, saya akan membawakan satu lagi tajuk yang dibawakan oleh Pastor Chris Oyakilome, iaitu kemenangan di dalam nama Dia. Barang siapa menang, dia akan ku beri makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Wahyu 2 ayat 7. Saudara-saudari, dalam ayat Injil di atas dan juga dalam beberapa bahagian ayat Injil yang lain dari Alkitab, kita boleh mendapati bahawa Tuhan sentiasa mendorong kita untuk menang. Secara berulang-ulang kali, Dia mengumumkannya dan salah satu daripadanya boleh didapati di dalam Wahyu 2 ayat 11. Barang siapa menang, dia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kata-kata ini telah diucapkan oleh Yesus sendiri dan dalam Wahyu 3 ayat 12. Dia mengulanginya, barang siapa menang, dia akan kujadikan tiang di rumah suci Allahku. Yesus sudah pun mengalahkan dunia ini, dan ketika dia melakukan sedemikian, kita berada di dalam Dia. Kemenangannya adalah untuk kita. Dalam Yohanes 16 ayat 33, Dia berfirman, "Kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Di dalam Dia, kita telah mengalahkan syaitan dan semua roh jahat dari neraka. Tetapi kita ditetapkan untuk mengekalkan kemenangan kita. Itulah peranan kita. Itulah perjuangan iman. Saudara-saudari, Tuhan tahu bahawa pihak musuh akan berusaha menentang kita dalam sistem-sistem dunia ini. Namun, Dia mengarahkan kita untuk melawannya dan teguh dalam iman. Inilah perjuangan iman, dan Dia tidak membiarkan kita berjuang tanpa senjata untuk melawannya. Apabila Daud menentang Goliat, dia berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan alam semesta." 1 Samuel 17 ayat 45. Itulah senjatanya, yaitu nama Tuhan alam semesta. Dengan nama itu, Dia mengalahkan orang Palestin. Haleluya. Saudara-saudari, itulah senjata kita hari ini. Yesus berfirman, "Mereka akan mengusir roh-roh jahat dalam nama Aku." Markus 16 ayat 17. Ini berarti di dalam namanya engkau akan memerintah, menguasai dan mengusir para iblis. Kemudian Dia mengatakan bahawa kita harus menggunakan nama-Nya dalam semua keadaan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkara atau perkataan dan perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Kolose 3 ayat 17. Disitulah tempatnya kemenangan. Ketika kamu pergi ke pejabat sekolah dan tempat kerja atau tempat perniagaan, pergilah di dalam nama Yesus. Hal ini bermakna tidak kira apa menanti kamu di sana, kamu sudah pun memperoleh kemenangan. Kamu akan mengalahkannya dengan nama Yesus. Orang lain mungkin mengeluh tentang kemerosotan perniagaan mereka, tetapi kesaksianmu adalah berbeza. Mengapa? Ini kerana kamu menjalankan perniagaanmu di dalam nama Yesus. Saudara-saudari, Alkitab mengatakan sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 4. Kamu telah mengalahkan dunia ini beserta dengan kebencian, maut, penipuan,
ketidakbenaran dan kepalsuan dan ekonominya. Di dalam namanya, Maha Mulia Tuhan. Haleluya. Baiklah saudara-saudari, di sini ada pengakuan. Mari sama-sama menyebut bersama saya. Aku dilahirkan daripada Tuhan. Oleh itu, aku telah mengalahkan dunia ini berserta dengan kebencian, ketidakpercayaan, kejahatan, penipuan, ekonomi, maut, ketidakbenaran, dan kepalsuannya. Aku menang selama-lamanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Di sini ada renungan tambahan untuk rujukan kita bersama. Yang pertama, Filipi 2 ayat 10. Yang kedua, Efesus 1 ayat 18 hingga 21. Dan yang ketiga, Markus 16 ayat 17 hingga 18. Baiklah saudara-saudari, sampai di sini saja kita pada hari ini. Semoga kita bertemu lagi di lain hari. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam namanya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.